Hello. Assalamualaikum. Okey, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Selamat malam ya. Kalau kita kata good evening lah kepada kawan-kawan di luar sana. Okey, alright. Malam ni kita nak buat apa ya malam ni? Okey, sebelum kita pergi kepada kita punya topik kita pada hari ini, yang kita bukan tak tahu apakah yang kita akan jahit malam ini. Saya cuma nak cerita sedikit pengalaman ketika berada sempena sambutan Hari Wanita hari tu. Hari tu you all join tak FB Live daripada Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan. Dia instead of semua Pejabat Pembangunan Wanita seluruh Malaysia semua ada secara live. Lepas tu di Pejabat Pembangunan Wanita Kuala Lumpur dia ada buat cabutan bertuah. Siapa yang register dan juga siapa yang ada pada petang tu, dia dapat cabutan bertuah termasuk saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur dan juga kepada sponsorship kerana saya adalah salah satu pemenang petang tu. Tengah hari kot tengah hari saya adalah salah satu pemenang. Ya Allah, tak ke seronok, bangga, tak kisahlah pada kita. Kalau tak tahulah kalau anda, tapi saya rasa rata-rata kita di dunia ini, kalau dapat hadiah sebatang pensel, macam contohnya lah, kalau kita dapat pensel ni kita dapat orang bagi pun kita dah rasa seronok dan juga rasa diri dihargai. Betul ke tak? So, jadi you all jangan lupa untuk sentiasa memberi ataupun bersedekah atau bagi gift kepada rakan-rakan anda ataupun kepada anak, kepada suami, okey? Ataupun pasangan anda lah, okey? Dan tidak lupa juga jika anda ada staff, apa salahnya kalau kita bagi hadiah ataupun orang kata macam token bagi mereka happy dan bekerja dengan kita. Antara token tak payah tinggi-tinggi lah, mungkin duit berupa RM50, mungkin juga pergi makan lunch bersama berdua saja dengan staff, special kerana mungkin dia ada achievement yang dia dapat untuk untuk company kita. Ataupun kita boleh taja dia makan malam bersama pasangan. Tak kira lah dengan husband ke, dengan wife ke, dengan girlfriend ke, boyfriend ke, tunang ke, tak kisahlah, janji kita taja makan malam mereka untuk berdua. Apa salahnya? Kalau macam saya suka belanja makan sebab saya adalah food lover. Tapi semenjak tak berapa sihat tu saya agak jaga pemakanan. Saya tak sebat semua makanan, pantang tengok makanan, tapi sekarang saya agak berpantang. Okay, alright. So kepada kawan-kawan jangan lupa share kita punya live malam ni. Sebab apa? Setiap apa yang saya berkongsi malam ni semuanya adalah daripada tim saya untuk kita berkongsi ilmu, okay? Tentang, tak kira tentang jahitan manik, tentang craft tangan, dua-dua boleh. So bila kita buat perkongsian begini, lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita dapat sebenarnya. Contohnya macam saya ajar buat bunga labuci, saya buat ada salah satu hari
Tapi the minggu lepas kot tak silap saya ke the previous kita buat live, saya buat sekali lagi dan alhamdulillah ramai yang mendapat pendapatan, sumber pendapatan daripada bunga tu saja. Macam saya katakan, ada sebuah kedai saya pernah pergi, bunga yang saya ajar sebiji, sebulat sebegitu, dia jual dengan harga RM2, RM2.10. So dia buat package, dalam tu ada 4. So kalau harga sebiji RM2.10, kalau ada 4 jadi RM8.4. Padahal saya ada beritahu modal dia tak sampai 50 sen. So you all boleh jual dengan harga RM1, RM1.50. Tapi ada yang menjual sehingga harga sebiji bunga tu dengan harga RM2.4. RM2.10. So apa orang kata? Apa salahnya kalau kita jana pendapatan kita dengan sesuatu yang mudah didapati dan juga yang mudah untuk you all buat. Okay, alright, saya nak ambil sedikit masa untuk saya buat perkongsian live saya pada malam ini. Okay, you all pun jangan lupa share, okay. Terima kasih kepada mereka yang ada malam ini dan mereka yang sentiasa ada bersama saya. Okay, jom kita share ramai-ramai ya. Sekejap saya nak melihat Okey, perbanyakkan share. Jangan lupa perbanyakkan share. Okey, alright. So, dalam masa pada malam ini, dalam masa sejam, biasanya saya akan berkongsi tentang apa yang boleh jana pendapatan dan apa yang saya ajar. Contohnya bunga-bunga yang kecil-kecil tu kita boleh gunakan semula kepada boleh gunakan semula kepada rekaan jahitan manik tu. Sebab apa? Kalau kita beli mungkin harga dia agak mahal. So kalau kita buat sendiri, memang dia ambil masa sedikit, tapi kita buat sendiri, kita boleh jimatkan kos dalam pembuatan. Dan jangan lupa masukkan kos tersebut dalam dalam hiasan ataupun rekaan tempahan manik tu, okay? Alright, thank you kepada mereka yang ada malam ini. Jangan lupa share supaya kita boleh memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Okay, kita dah nak start ke kita punya malam ini, apa yang kita buat? Okay, malam ini saya ada keluar post di Facebook. Bahan-bahan yang kita gunakan agak minimal dan kita ada di rumah. So anda boleh menggunakan shawl ataupun selendang. Anda boleh gunakan kain yang ada, okay? So malam ni kita nak buat beaded edging. Apakah itu beaded edging? Okay, beaded edging dia adalah bahagian hujung shawl tu kita akan buat rekaan di situ. Sama ada kita nak buat juntaian ataupun kita nak buat finishing dia. Selain daripada di shawl ataupun di pakaian, you all boleh juga, contohnya kalau you all buat brooch, okay, di hujung-hujung brooch. Kalau biasanya di negara Russia tak silap saya, dalam bidang jahitan manik ni, dia suka buat brooch yang yang menggunakan manik-manik yang kecil-kecil, yang saiz manik bulat yang bersaiz 2mm, kadang-kadang 0.8 pun ada. That one too small. Saya bukan tak galakkan lah, tapi agak renyah lah kalau manik tersebut lah kalau terlampau kecil. Okay, kita pergi kepada kita punya kamera lagi satu sebab kita nak tunjuk apakah bahan yang digunakan pada malam ini. Okay, jangan lupa share ya kawan-kawan apa yang kita nak ajar. Okay, alright. So dengan saya, okay, kamera 2 menunjukkan ada satu shawl warna biru. Okay, satu shawl warna biru. Biasalah kita mestilah kalau kita menjahit mesti ada gunting dan hari ni minggu lepas saya guna warna merah. So sebabkan itu adalah baju customer, saya terpaksa menggunakan benang warna merah dan juga
benang warna merah sebab kain dia merah, so saya menggunakan merah. Tapi kali ni saya punya shawl adalah warna biru tapi penggunaan warna hitam. Okay, saya purposely guna colour yang berbeza sebab kita nak belajar. So kalau you all buat pada baju yang sebenar, pastikan benang tu colour yang sama dengan tanah kain tu. I mean colour pada baju tu lah, baju ke shawl ke. So kalau pakai colour yang berbeza tak cantik lah Okay, alright. So kita pergi kepada kita punya ni. Okay kawan-kawan, sila share. Okay, sekejap saya nak share satu kepada dalam grup jahitan kita, okay? Right, sekejap Okay, alright. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar, ada yang tanya nak belajar secara fizikal ataupun secara offline. InsyaAllah pada bulan 4, 10 hari bulan 4 saya akan ada satu kelas, okay. Satu kelas untuk jahitan manik, iaitu persediaan sebelum persediaan sebelum raya. So ada yang minta untuk buat kelas jahitan manik sebab nak jahit baju sendiri. Okay, selain pada tu you all boleh juga join WhatsApp group kita, sebab WhatsApp group kita ada saya akan berkongsi beberapa perkara tentang jahitan dan juga saya akan bagi e-book percuma kepada anda. Okay, alright. So kita kembali kepada kita punya kamera yang kedua. Alright, so bahan-bahan yang saya katakan tadi inilah. Ini antara manik-manik yang akan digunakan. Okay, saya nak guna sikit saja tapi saya nak tunjuk kat you all. Okay, ini adalah mutiara. Okay, ini adalah geng-geng mutiara. Okay, saya buka di sini. Ini saiz 3mm. Oh, sama juga. Yang ini pun 3mm. Yang ini saiz 5mm, slightly bigger. So you all bolehlah pilih apa yang nak. Okay, so yang ini di sini kita ada kristal. Okey, ni adalah manik kristal. Okey, saya memang sukakan menggunakan manik kristal ni sebab dia nampak berkilat bila kena spotlight. Cantik. Alright, so ini adalah manik bulat berjenama Miyuki. Okey, manik juga ada jenis. Manik Miyuki, Matsuno, Toho adalah antara manik-manik yang berkualiti. Okay. Alright. So ini adalah salah satu jenis manik bulat tapi dia kurang berkualiti. Yang ini adalah manik bulat berketak. Okay. Dia ada ataupun hexagon lah. Yang ini saya sengaja nak tunjuk kat you all sebab ada yang tanya, teacher, yang ini boleh guna ke? Tapi bagi saya yang ini untuk pada pakaian tolong kurang gunakan. Tapi kalau anda nak guna untuk hiasan rumah ataupun bukan benda yang pakai, tak jadi masalah. Okay, alright. So kita letak ke tepi dulu kita punya manik-manik, kita letak ke tepi. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah, okay, ini adalah shawl. Ini adalah shawl keluaran saya juga. Kejap kita ambil salah satu hujung. Mana ke dia? Okey, kita ambil salah satu hujung untuk kita jadikan apa orang kata malam ni punya hasil, okey? Right. So macam biasa kita ambil satu benang, kita dah masukkan siap-siap. Kalau saya tak siap-siap kan tak nampak pula dia punya ni kan. Alright. Ada yang bertanya semula apakah jenis jarum yang kita akan gunakan untuk jahitan manik. Sekali lagi saya akan tunjuk. Okey, ini adalah jenis jarum khas untuk jahitan manik. Okey, sebab apa? Dia berbeza dengan yang manik biasa, yang jarum biasa kerana kepalanya kecil. Okey, kepala dia halus. Kepala dia halus tidak seperti jarum yang biasa tu yang kalau warna merah tu yang you all pusing-pusing tu. Jarum tu kepala dia besar. Yang untuk khas untuk jarum manik dia slightly smaller. Alright.
So jom kita mulakan kita punya jahitan pada malam ini. Okey, katalah kita nak ambil hujung di sini. Di hujung baju pun boleh guna ya. Okey, alright. Terima kasih kepada mereka yang menemani saya pada malam ini. Hello Dr. Haris, apa khabar? Okey, alright. So kali ni saya tak matikan di hujung. Sebab apa? Kita akan insert jarum tu ke dalam kita punya selendang. Okay? Alright. Sekejap tengok cara saya ya. You all boleh gunakan cara saya tak jadi masalah. Saya halalkan ilmu apa yang saya ajar kerana lagi banyak you all share, lagi banyak you all gunakan, lagi banyak ilmu saya dapat. Okay? Alright. So kita tarik pelan-pelan, masukkan di bahagian dalam dalam pada kain tu. Kita tarik pelan-pelan, okay, sampai dia tak nampak. Okay, ini adalah salah satu tips kalau jahit pada untuk butik style tak nampak dia punya benang mati. Bukan benang kematian benang tu mati. So saya masukkan dalam sini dan saya cuit sikit. Okay, nampak ni saya cuit sikit dan saya pusing. Kalau nak matikan saya pusing 3 kali kan. Kalau nak hidupkan, kalau nak ni kan dia, saya pusing 1 kali dan tarik perlahan-perlahan. Okay. Okay, ni kira dah ketat dah ni. Okay. Alright, saya akan tunjuk beberapa teknik. So salah satunya adalah teknik yang akan saya gunakan dan banyak saya gunakan untuk di hujung shawl. Okay, saya akan gunakan mutiara pada sekarang ni. Saya guna ni lah kot, ni cantik sikit, baru nampak. Okay, saya guna kristal. Saya akan masukkan, ni saya guna besar. Kalau you all nak guna yang kecil pun tak apa. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Tengok cukup tak. Apa yang kita akan buat adalah dia akan sini. Okay. Tapi saya akan masuk lagi ni 5. Saya cuba masukkan 7. Okay. Alright, thank you kepada mereka di luar sana. Thank you for watching. Thank you teman saya. Okay, alright. So saya nak buat dia wavy. So yang pertama kita buat macam ni. Okay, katalah saya nak besar macam ni lah, besar ni lah. Okay. Macam ni kot cantik. Okay, besar ni. Okay. Kita boleh guna manik size apa saja yang you all suka. Okay. Hari ni saya guna kristal. Okay, katalah kita nak cucuk di sini. Kita dah cucuk di sini. Lepas tu kita reverse ke belakang melalui ni. Okay. Tengah-tengah. Sorry. Tengah-tengah. Tengah-tengah di antara kita sini dan sini. Okay. Kita tarik pelan-pelan. So dia jadi 1. Okay, nampak kan? Okay, 1. Okay, kita masuk lagi. Ini 7 biji saya pakai 7 biji. Okay, selain daripada buat dangling. Dangling ni banyak tau. Edge. Apa orang panggil? Di hujung tu saya, ini satu teknik. Ada lagi teknik yang kita akan ajar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, kita pergi ke depan dia pula. Okay. Agak-agak lah, okay. Sini ke sini. So kita pergi ke depan dia. Ke sini. Okay, kita pergi, sorry. Ni, kita pergi ke sini. Sini. Dan kita keluarkan benang di sini. Okay. Alright, lepas tu tarik perlahan-perlahan di bahagian depan. Okay. Okay, nampak? Nampak tak dia punya apa tu? Wavy dia. Okay, dan saya akan buat lagi satu style. Bukan lagi satu style, lagi satu kesinambungan dia. Oh, bang, aku terbang. 4, 5, 6.
Okey, masukkan 7. Kalau katalah you all nak try guna 9 pun boleh, tak jadi masalah. Alright, so masuk ke sini. Dan kalau you all nak teruskan pun boleh. Sekejap, saya buat panjang sikit supaya you all nampak dia punya hasil. Kalau pendek-pendek tak nampak dia punya hasil, okey? Ni kalau guna manik yang kecil nampak cantik lah, tapi ni sebabkan saya nak tunjuk secara online. Kalau online ni dia tak berapa nampak kalau manik yang terlampau halus, so saya menggunakan manik yang besar. Yang penting you all dapat teknik dia, okey? Okey, yang ni boleh guna creativity you all. Contohnya, bukan saja you all guna manik ni, you all nak gabungkan dengan manik lain pun tak jadi masalah. Yang penting teknik yang saya ajar you all boleh gunakan supaya dapatlah untuk digunakan. Okey, jangan lupa share posting pula live kita malam ni supaya anda semua yang lain-lain semua boleh mendapat manfaat kita bersama. Okey, alright, lagi satu saya cuba buat lagi satu. Ni dah ni nampak tak? Nampak dah kilat-kilat, dah nampak mewah dah. Apa yang saya berkongsi kepada anda pada malam ini, okey, kalau secara live saya tak sempatlah nak siapkan apa yang saya buat. Dan jika anda join saya punya classes secara bukanlah kata individually, saya buat kelas dalam kelas saya akan tunjuk you all satu persatu dan saya akan cubalah bimbing mana yang terbaik untuk anda. Okay, alright. So saya matikan dulu di sini sebab saya nak ajar beberapa lagi. Okay, alright. So katalah kita dah habis di sini dan kita matikan di bahagian belakang. Okay, macam saya kata cara saya dia tersangkut di sini. Kita tarik perlahan-lahan. Okay, nampak tak? Dah nampak dah hasil satu untuk kita punya, dah nampak penuh. Hasil kita punya jahitan malam ni. Okay, yang ni saya matikan dulu. Ini teknik wavy, so you all boleh gunakan untuk diletakkan di hujung baju pun boleh, untuk aksesoris pun boleh dan boleh gunakan untuk perhiasan rumah. Kalau you all buat home decoration, pour la maison, so bolehlah gunakan. Okay, ini adalah teknik yang pertama. Okay, saya tunjuk sikit. Nampak tak? Kalau dia ni, dia akan okay, ini adalah teknik yang pertama. Okay, yang seterusnya saya nak menggunakan medium yang lain. Okay, alright. So, ya, ni dia. Okay, kita nak, saya pergi ke sebelah sini sikit lah. Ini satu. Medium yang lain saya mungkin nak gunakan, ni lah kot. Okay. Kalau biasanya kalau untuk aging age di hujung ni, saya jarang nak matikan dia dulu. Okay, so sebab saya suka insert dia di dalam shawl tu. Okay, kita masuk pelan-pelan. Dia mati di bahagian bawah okay. Dan cuit sikit dan matikan, pusing. Satu kali dan boleh tarik. Alright, ni lagi satu teknik yang kita akan buat. First kali apa yang you all akan lakukan adalah ambil manik ni. Kita nak keluar sekejap. Saya rasa saya nak pakai yang besar sikit lah supaya you all boleh nampak. Sekejap saya letak ni kat sini dulu. Okay, first you all buat macam ni. Okay, jarakkan lebih kurang satu saiz manik ni. Okay, jahit je sebelah dia. Okay. Jahit juga di sebelah ni. Okay, nampak ya? Kalau tak nampak tolong komen. Mana lagi love. Saya tak nampak lagi love. Okay. Nampak ni saya buat dalam 5 lah macam tu, 5.
Okey. Oh, kita tarik dia ya. Inilah dia cabaran-cabaran. Okey, alright. Tarik dia perlahan-perlahan. Okey, dan kita kalau you all buat kalau you all buat untuk tudung, the whole tudung you all kena siapkan sampai hujung lah ya. Tapi disebabkan saya nak buat beberapa teknik, beberapa jahitan, so saya buat sampai sini. Okay, saya bubur lagi satu dan saya matikan. Okay. Okay, nampak Saya sengaja pakai warna hitam supaya you all nampak. Alright, so kita matikan yang ni dulu. Kalau yang manik ni, kalau teknik ni, kalau you all nak gunakan untuk di hujung di hujung baju kurung ke, baju kebaya ke, di hujung tangan tu. So you all nak buat dia punya bahagian sini, you all nak buat dia saja pun boleh. Ini belum siap ini contoh contoh. So you all nak buat dia saja pun boleh, nak buat macam ni saja pun boleh. Nak guna manik besar pun boleh, simple saja. Tapi saya nak ajar ini adalah basic, you all buat yang macam ni, and then saya akan ajar hiasan dia di bahagian atas. Kalau yang ini di bahagian tangan pun cantik juga ya. Nampak? Dah jadi macam satu gelang. Okay, alright. So kita kembali yang ini. So kalau you all buat di hujung sampai, pastikan yang kita buat asas ni sampai hujung tudung tu. Okay, sampai di hujung. Tapi ini asas dia dulu, the first layer. Then the second layer will be, sekejap saya nak matikan. Okay. Kita tweak sikit. Okay, kita dah cuik sikit ni, kita dah ikat dia di sini dan kita masuk. Nampak ni? Okay, kita masuk dalam terowong manik tersebut. Lepas tu untuk kita buat rekaan di sini, terpulang sama ada, saya nak tunjuk contoh sama ada you all nak menggunakan sebegini rupa pun boleh, ataupun apa yang you all boleh buat menggunakan manik yang lain. Okay, saya akan menggunakan manik berwarna putih. Sekejap. Okay. Masuk di sini. Okay. Pun boleh juga. Ini adalah teknik yang kedua. Masukkan dalam 3 biji. Tu saya kata betapa pentingnya asas dia tu. Asas dia tu sangat-sangat penting. Dan keluarkan di sini. Jangan tarik ketat sangat Nanti kan dia tertarik. So nanti kemudian baru kita tarik. Okay. Dan kita masuk lagi 3 biji. Okay, nanti you akan tengok dia automatically dia akan beralun. Okay, sekarang ni saya baru masukkan dulu dia punya asas. Okay. Masukkan di sini. Oops. Okay, ada yang tanya juga ni. Okay, kalau nak belajar cara buat costing, saya hanya akan ajar costing kalau you all join saya punya kelas. Sebab benda ni agak agak detail, so sebab dia bergantung kepada topik apa yang kita nak buat untuk costing tu, barulah kita akan buat. Okay, nampak? So dia automatically dia akan jadi begini. Okay. Lepas tu kita matikan lah. Ini salah satu teknik. Okay, kita matikan. Kita tarik sikit tarik pelan-pelan, bagi dia beralun. Nampak? Automatically dia akan beralun. Ni kalau panjang cantik lah. Ni sebabkan pendek saya buat.
Okey, ini teknik yang kedua. Okey. Teknik yang ketiga, banyak boleh buat. Yang ni biasa pada hujung baju pun boleh buat. Ataupun kalau saya macam buat untuk selempang, untuk pakaian-pakaian untuk penari, pakaian-pakaian untuk contohnya macam apa orang kata pengapit dulu saya buat selempang. So saya menggunakan banyak macam-macam ni lah. Okay, alright. Ni yang kedua. Teknik yang ketiga, macam biasa kita masukkan di sini. Sekejap Okay, matikan. Kita masukkan manik. Kita nak pakai yang mana manik ni lah. Kita cuba manik ni lah. Okay. Kita masukkan dalam 5 biji. 5 biji manik bulat. Okay, jangan lupa share. Kita masukkan, okay nampak saya dah masukkan 5 biji di sini. 5 biji manik bulat dekat sini. Dan kita tarik ke bawah. Kita buat di sini. Sebelah dia. Okay, sebelah dia, betul-betul sebelah. Dan kita keluarkan. Okay, automatically dia akan jadi macam ni. Okay. Masuk lagi 5 biji. 3, 4, 5. Okay. Masuk sebelah dia. Dan tarik perlahan-lahan. Yang ini pun banyak saya gunakan juga. Okay. Y'all nak guna manik bulat boleh. Nak guna mutiara pun boleh. Nak guna manik tukat pun boleh. Tapi kalau macam ada setengah yang kita nak nampak dia sedikit kebulatan, perlulah menggunakan manik bulat. Okay, sebab kalau manik tukat tu nanti dia agak sikit macam apa orang kata berketak. Dia tak smooth. Okay, sekejap sebab dia halus sebab saya kena fokus. Okay, nampak ke? Macam tak berapa nampak je kan? Sebab mungkin sebab dia punya ni terlampau halus sangat. Okay, alright, ni kalau dah buat banyak-banyak ni cantik lah. Tapi disebabkan kita menggunakan mungkin warna dia tak berapa terang, so dia agak kelam. Okay. Ataupun saya kejap lagi saya guna, saya cuba dengan manik tukat. Okay. Okay, ni saya buat sikit dulu sebab macam tak nampak sangat kalau dalam online ni kan. Dalam Facebook ni. Okay, sekejap. Alright, so dia agak tak berapa nampak sangat. Okay, saya rasa saya tukar medium lah. Tukar medium. Okay, sekejap. Kita nak sambungkan benang. Okay, teknik ni banyak menggunakan benang sebab kita akan bermain dengan apa orang kata teknik tu bolak-balik. Okay, sekejap. Okay, teknik yang tadi tu tak berapa nampak Okay, alright. Saya akan buatkan dia ni. Saya menggunakan medium yang lain. Okay, sekejap Okay, ada permintaan untuk saya buat live. Okay, siapa yang belum join kita punya WhatsApp group, sila join, okay. Alright, saya cuba guna manik tukat. Manik tukat ni, sekejap Okay, alright. Jangan lupa join WhatsApp group kita. WhatsApp group kita banyak kita akan berkongsi tentang jahitan manik dan juga craft tangan, okay. Untuk anda saya akan bagi dalam grup saya sahaja, saya akan bagi e-book percuma kepada anda. Okay, macam saya katakan tadi, teknik tadi ni kalau manik bulat, manik kecil kita pakai 5 biji, tapi saya akan guna yang ni 3 biji. Okay, hopefully you all boleh nampak lah sekejap.
Okey, kita menggunakan manik tukar. Tengok jap, nampak ke tak? Kalau kita guna 5 biji lah, nampakkan sikit. Lepas tu kita bubuh kat sini. Kita adjust dia sikit. Nampak kan? Warna merah ni. Kita buat banyak-banyak sikit dulu, barulah nampak kan? Macam ni sikit sangat . Sekejap 3. Kita masukkan dalam 5 biji. Oops. Ni saya masukkan sikit. Saya masukkan sini. Slowly kita tarik. Hai Bos Din. Apa yang bestnya? Oh mak kita cucuk di sini. Ni Facebook mana pula Bos Din? Banyak Facebook. Nampak tak? Kalau kita menggunakan manik berketak, dia agak tak berapa kemas. Kejap-kejap saya tunjukkan di sini. Berbandingkan dengan kalau manik bulat. Kalau manik bulat ni manik bulat dan ini adalah manik berketak. So bila berketak, dia punya hiasan tu tak berapa cantik. Dia punya bulatan dia tu tak berapa cantik. Tak apa. Janji saya dah tunjuk perbezaan bila you all menggunakan medium yang berbeza. Kita go to the next teknik. Sekejap saya matikan yang ni dulu. We go to the next teknik jahitan. Sekejap saya matikan. Lepas tu untuk abaikan dia punya tu. Dan untuk seterusnya kita akan buat, kita panggil teknik ni kabakons. Biasa digunakan untuk kita buat untuk pada brooch. Kita cuit sikit macam biasa. Saya matikan melalui dalam, bahagian dalam. Kita matikan. Sekejap kali ni kita nak pakai color putih lah. Saya tak nampak sekejap. Guys, boleh share. Saya masukkan 1 biji, 2 biji. Mana lagi love. 3 biji. Sekejap saya buat yang lagi satu lah. Ini yang banyak digunakan lah. Dia punya teknik sama macam tadi yang first tu. Tapi ini agak dekat-dekat. Yang first, sorry. Yang second. Yang second tu kita nak menggunakan, dia punya teknik sama. Yang first teknik dia sama. Cuma yang the second layer tu dia agak berbeza sedikit. Right. Saya akan masukkan dalam 5 biji lah. Kita buat setiap layer ni kita buat dalam 5 biji. Right.
Okay, ini layer yang pertama tu saya kata pastikan the first layer tu make sure dia ketat. 4, 5, okay, 5. Okay, saya matikan dulu. Kalau you all buat daripada hujung shawl tu daripada hujung sini kepada hujung sini kepada hujung sana, okay? Alright, tapi kali ni saya tak tunjuk sampai habis lah shawl tu. Ini sebab kita nak ajar sikit. So, saya matikan dulu di bahagian belakang. Okay, boleh join WhatsApp group kami ya. So that saya boleh share beberapa ilmu tentang jahitan manik dan juga craft tangan. Okay, bagi mereka yang nak join live bersama saya, boleh bagi tahulah, boleh bagi tahu kat dalam grup, WhatsApp group, bagi tahu nak join untuk buat live. Okay, ada caranya bagaimana untuk kita membuat live. Seperti yang saya buat sekarang ni. Okay, ini this is the first layer macam saya katakan. Okay, the second layer, sebelum tu saya nak matikan dulu seperti biasa. Matikan dulu. Okay. Dan kita masukkan sebiji sahaja. Okay, masukkan, keluar. Dan kita akan, okay, ini tak nampak lagi hasilnya, nampak biasa tapi sebenarnya nanti saya tunjukkan bila dia dah sampai ke peringkat yang ketiga. The third layer. So dia akan jadi macam macam brick. Ini sebab kalau kita buat macam bulatan ataupun di hujung, so dia akan continuous tapi disebabkan kita dia tak bersambung, so saya terpaksa matikan jahit, okay. Alright, tapi kalau jahitan tu bersambung contohnya pada baju ataupun pada brooch ataupun hiasan household yang kita buat tu, dia bersambung tapi disebabkan ini kita tak bersambung, so saya terpaksa matikan dan siapkan semula. Okay, this is the second layer. Second layer nampak biasa saja, tak nampak lagi hasilnya. Saya nak buat yang ketiga. Yang ketiga ni nampak sikit magic lah. Okay, sekejap saya matikan di sini. Okay. Untuk yang ketiga ni, layer ni, manik yang kedua saya akan tarik ke atas dan akan masukkan manik. Okay, sekejap. Okay. Okay, nampak ni? Okay. Third layer kita tarik pelan-pelan. Ini kalau menggunakan manik sama color cantiklah jadinya. Tapi disebabkan saya menggunakan warna yang berbeza, so dia ada sedikit perbezaan di situlah, okay. Alright. Ini manik yang okay. Nampak ni, di sini saya matikan dulu. Okey. Yang keempat dia akan naik lagi. Ini kalau besar cantik Besar pula kalau banyak. Disebabkan saya nak tunjuk teknik je dulu. Alright. So ini antara agak favourite kepada semua-semua bidders. Ini boleh kita buat untuk jahit pada kabakons. Okay. Alright. Kalau ikutkan dia ada lagi satu sebiji di sini tapi tak apa. So kita akan masuk di sini. Tentang baju merah yang saya buat sebelum ni.
Belum habis jahit lagi sebab dia agak dia senang saja, tapi cuma ada bahagian-bahagian yang perlu sedikit detailing, dan juga saya agak busy dengan sambutan Hari Wanita tempoh hari, so saya belum siapkan lagi. Itu sebabnya saya tak tunjuk di dalam Facebook. Okay, nanti saya dah siap, nanti saya akan tunjuk kepada anda sekejap. Okay. Tempahan customer tu, anggaran dia saya tak buat lagi sebab saya nak kena tunggu dia siap dulu, barulah kita boleh buat anggaran untuk baju tersebut. Sebab sekarang ni tak boleh buat lagi lah sebab kita tak tahu, kita dah plan, kita dah tengok apa yang dia buat, design dah apa yang nak dia buat. Tapi kalau kita nak buat dia punya costing, pastikan kita kena tahu dia punya berapa kos yang kita gunakan dan bahan-bahan yang diperlukan. Waalaikumsalam. Okay, sekejap saya matikan ni sikit dulu. Waalaikumsalam Kak Zuria. Kak Zuria ni tokey. Dia pandai buat kabakons ni. Alamak, sangkut pula. Dia pandai buat dan hasil kerja sangat halus. Saya dah tercabut dah. Saya pernah pernah tengok hasil kerja beliau ya. Sekarang Kak Zuria buat lagi ke manik-manik 3D ni? Saya dah lama dah pencen 3D sebab 3D ni agak leceh sebenarnya. Sekarang pun dia punya permintaan pun dah tak setinggi sebelum ni. Okay, alright. So ini adalah the next layer. Kita masukkan di sini sebab ni sepatutnya ada lagi satu tapi tak apa. Kita akan masukkan lagi satu layer. Dan sekejap. Okay, bila buat manik 3D ni, itulah dia pengalaman bila saya tengok orang punya baju tersangkut, dah lah nak buat manik 3D tu susah. Lepas tu bila dah buat, lepas tu asyik tersangkut, saya sendiri pun apa orang kata give up jugalah nak buat 3D ni, tapi masih ada lagi yang masih aktif untuk membuat 3D. Okay, alright. So ini adalah antara manik yang boleh kita gunakan untuk dijahit pada bahagian hujung. Okay, you all boleh nak buat 3 segi pun boleh. Apa yang you all boleh lakukan. Okay, contoh saya nak matikan sini. Sekejap. Ataupun kalau katalah kita tak matikan, kita boleh go to the next sekejap Dia ada teknik dia tahu sebab apa kalau yang jahit 3D ni dia ada cara untuk you matikan benang tu, bukan matikan macam tu saja. Dia ada caranya. Okay. Right. Oops. Basically apa yang saya ajar pada you all di setiap saya punya live ini adalah agak basic supaya semua boleh dapat dan semua boleh faham apa yang saya ajar. Sebab apa? Kalau kita buat sesuatu yang agak apa orang kata bolehlah dikatakan advance ke apa ke, dikuatiri mana yang baru nak belajar tu dia tak dapat nak saya nak kata tak dapat nak follow. Okay. Alright, ini kalau you all gunakan manik pula, benang yang sama warna, cantik lah. Okay, dia nampak lagi kemas. Sekejap. Thank you. Okay.
Lemak dia dah tersangkut dah ni. Dah jadi pattern apa. Tengok akak tegur je, tegur dia jadi lain, dia tersangkut ni. Okey, tak apa. Nanti kita akan baiki. So maknanya itulah dia teknik yang kita buat. So dia akan apa orang kata, dia akan naik ke atas. Okay, alright, saya perlu baiki yang ini. Okay. Dia terlari sikit ni, saya rasa mungkin kiraan. Untuk manik ni lebih kurang untuk manik 3D juga. Sebab apa, manik 3D dia ada kiraan-kiraan dan kali sifir yang perlu dibuat. Okay, alright. So saya akan tunjuk you all hasil yang ini, sebab ini dia terlari ni. Saya rasa mungkin masa manik yang layer yang ke-5 ke-6 ni, so dah terlari sikit di situ. Tak apa, tak jadi masalah, macam biasa kita akan share. Okay, pada malam ini kita dah buat ni dia. Yang ini memang banyak saya gunakan. Sekejap saya tak tepi dulu. Saya banyak menggunakan yang ini. Okey. Yang ini teknik yang kedua yang ini. Okey. Yang ketiga, yang ini sama, ni sama dua ni. Ketiga, okey, tapi menggunakan medium yang berbeza. Macam saya kata, yang ini adalah menggunakan manik bulat. Okey, saya tepikan dulu, nampak ke dia punya. Okey, baru nampak kot dia punya ni. Okey, yang ini menggunakan manik bulat. Yang ini menggunakan manik tukat. Okey, tak berapa cantik, tak berapa kemas. Yang ini kita boleh gunakan sebab saya sebenarnya nak buat 3 segi. Tapi disebabkan saya ada tersikit kesilapan di sini, tapi tak apa. Sebab apa? Benda ni teknik dia sama, cuma kita akan naikkan dia. Alright? So kepada anda jangan lupa kalau siapa yang dah join WhatsApp group kita, terima kasih. Kalau siapa yang belum join WhatsApp group kita, okay, WhatsApp group kita ada di bawah ya, di bawah pada pada chat kita, pada komen kita. So you all boleh join WhatsApp group, dan hari Ahad ni insyaAllah saya mungkin akan buat satu craft tangan yang sedikit istimewa, dan tidak lupakan juga jangan lupa manik-manik ni hanya idea, apa orang kata, a very basic ideas. So you all boleh gunakan teknik-teknik ni menggunakan daya kreativiti anda dengan material yang berbeza. Mungkin tu yang saya katakan, boleh gunakan manik bulat, okay, manik bulat. Boleh menggunakan kristal, okay, this is kristal. Boleh menggunakan manik tukat, bergantung kepada rekaan, okay. Dan boleh gunakan mutiara. Mutiara apa-apa jenis pun boleh, tapi kalau untuk pakaian jangan guna yang terlampau besar sangat, sebab nanti nampak tak kemas, nampak tak cantik dia punya rekaan tu. So saya menggunakan yang besar-besar ni supaya you all nampak nampak dia punya rekaan pada malam inilah. So kalau yang ini saya menggunakan 5 biji, 2, 4, 6, 7, 7 biji. Kalau you all nak gunakan lebih besar lagi ataupun lebih banyak lagi pun tak jadi masalah. Okay, disebabkan kita ada sedikit masa, saya nak ajar you all satu benda. Okay, saya matikan dulu yang ini untuk ini saya tak boleh matikan, tak apa sebab saya nak buka balik. Saya nak ajar sedikit tentang manik yang dangling sikit aja ya. Dangling. Okay, saya gunakan manik warna merah sebab ini yang ada dengan saya sekarang ini. Okay, sekejap, mana ke dia? Okay, nampak saya menggunakan manik warna merah, dangling, macam mana nak matikan dia. Okay, contohnya you all buat berjurai-jurai tu kan, kononnya baju nak berjurai. Okay, saya matikan sikit. And then katalah you all guna manik ni lah. Okay, masukkan beberapa biji ni sikit saya nak ajar. Contohnya, okay, you dah masuk sini. Lepas tu you nak gabungkan dengan manik ni. Contoh. Okay. Lepas tu you all masukkan sikit. Masukkan sebiji
Manik bulan. Okay. Ni, okay, sorry tergendala tadi ya. Di sini, manik bulat ni kita masukkan di bahagian atas. Okay. Okay, kita, yang ini pegang pegang perlahan-perlahan. Lepas tu, ya, matikan. Cara matikan begini je, simple je, tarik pelan-pelan, okay. Tarik pelan-pelan, jangan ketat sangat sebab nanti dia tegang. Okay, dah matikan begini, tarik naik atas. Okay. And then matikan. Okay, nampak? Alright, so hilang dah suara ha. Okay, alright, so ini adalah manik juraian. Kalau you all nak buat, so nampak kemaslah bawah dia. Tak adalah, ada setengah orang dia matikan di bahagian bawah. That's not the right way, okay? Sama ada kalau you nak matikan bawah ni, you all boleh guna clipper yang kecil tu. Ataupun you all boleh masukkan, tusukkan di sini. Okay, so tak nampak lah dia punya jahitan. Alright, so start lah di bahagian tepi-tepi ni. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja kita punya perkongsian pada malam ini. So juraian, aging beads. So kita dah buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, 5 teknik sebab saya kata saya nak buat 1 atau 2 saja. Tapi malam ni berkesempatan untuk saya buat 5 teknik. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang join kita pada malam ni. Thank you for the love, thank you for the like. Okay, join kita punya WhatsApp group. Dan kita akan jumpa pada hari Ahad. Hari Ahad saya akan buat craft. So apakah craft itu? Kena tunggulah apa benda yang saya akan ajarkan dan apa yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Okay, saya sudahi dengan selamat malam. Assalamualaikum dan terima kasih kepada anda. Okay, alright, kita jumpa lagi hari Ahad. Okay, thank you.